bank tidak boleh guna duit KWSP pemohon FSA 2. Golongan bekerja sendiri wajib daftar carum SKSPS. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Parlimen 10 April 2023 bersama saya Miza Yusni Muhammad. Baik, kerajaan kekal dengan ketetapan tidak membenarkan pengeluaran bersasar KWSP dan perkara itu dinyatakan Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Maslan ketika menggulung perbahasan usul pengeluaran lanjut simpanan KWSP di Dewan Negara hari ini. Usul dikemukakan Senator Datuk Razali Idris itu dibahas oleh 12 ahli Dewan Negara sebelum ia ditolak. Dia adalah simpanan untuk masa depan. Kalau kita nak menyelesaikan masalah kita pada saat dan ketika ini, kita perlu ada option yang ketiga. 40 bilion ringgit untuk membantu rakyat yang kesusahan, bukan hanya menunggu untuk mengeluarkan kali kelima, ya, mungkin lepas kali kelima minta lagi kali keenam, lepas kali keenam minta lagi kali ketujuh. Kalau nak popular, luluskan saja. Tetapi kita bukan ingin menjadi kerajaan yang popular, kita ingin menjadi kerajaan yang bertanggungjawab. Maka kerajaan tidak menerima usul yang dibentangkan. Kerajaan sebelum ini berpendirian untuk tidak membenarkan pengeluaran KWSP kerana caruman ahli untuk bekalan hari tua adalah terlalu sedikit. Usul berkenaan dibenar dibahaskan kerana memenuhi 3 syarat dalam Peraturan 17/1 Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat. Yang di-Petua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim berkata usul itu melibatkan perkara tertentu berkepentingan orang ramai dan berkehendak segera. Fasiliti sokongan akaun 2 FSA 2 KWSP bukan berbentuk cagaran oleh peminjam terhadap pihak bank. Datuk Seri Ahmad Maslan berkata pihak bank tidak boleh menggunakan simpanan peminjam KWSP sekiranya ahli atau peminjam gagal membayar ansuran pinjaman mereka. FSA ini bukan cagaran. FSA ini, fasiliti sokongan akaun 2, ini memberi pinjaman bank tidak boleh menggunakan pemberi pinjaman iaitu bank tidak boleh menggunakan simpanan KWSP sekiranya ahli gagal membayar ansuran pinjamannya. Tak boleh. Ini adalah kerana FSA 2 adalah merupakan suatu pengeluaran bersyarat hanya boleh keluar umur 50 atau 55 tahun sahaja, di mana bayaran pengeluaran hanya akan dibuat apabila ahli telah memenuhi syarat pengeluaran sampai umur itu. Datuk Seri Ahmad Maslan menegaskan terdapat pelbagai bantuan lain untuk rakyat telah diumumkan kerajaan menerusi Belanjawan 2023. Ia termasuk inisiatif penambahan caruman sebanyak RM500 dalam akaun 1 KWSP yang memanfaatkan 2 juta pencarum. Satu lagi, dalam bajet ini kita tambah jumlah caruman sukarela setahun daripada RM60,000 kepada RM100,000. Itu tak berapa kedengaran, maka saya ingin menyatakan tentang perkara itu. Dan inisiatif juga insentif aisaraan daripada RM250 kepada RM300 setahun, juga skop pelepasan cukai tahunan bagi premium insurans nyawa atau caruman takaful hayat meliputi caruman sukarela KWSP, termasuk jumlah caruman lebih kadar berkanun sehingga RM3,000. Jadi ini di antara perkara yang kita umumkan khusus tentang KWSP. Beliau turut memaklumkan terdapat berpuluh negara membenarkan pengeluaran wang persaraan namun telah menghentikan kebenaran itu sejak 2021. Ada 20 negara termasuk Malaysia yang membenarkan.
Antaranya ialah Australia, Belgium, Kanada, Colombia, Denmark, Estonia, Finland, Perancis, Iceland, Peru, Portugal, Slovak Republic, Spanyol, United Kingdom, Amerika Syarikat. Semua mereka dah memberhentikan kebenaran itu. Sebab COVID dah tak ada. Selain itu, kerajaan turut mengumumkan sumbangan tunai rahmah yang memanfaatkan 8 juta rakyat, sumbangan latihan perantis RM250 sebulan, bantuan tunai warga emas, bantuan penjagaan OKU, elan pekerjaan OKU dan beberapa bantuan lain bertujuan meneruskan kelangsungan hidup. Begitu banyak sekali. Kalau nak kata bahawa kerajaan ini tak bertanggungjawab, tak menolong rakyat, itu adalah satu perkara yang sangat-sangat tidak betul. Terdahulu ketika membahaskan usul pengeluaran KWSP secara bersasar, ahli Dewan menyatakan pelbagai pandangan berhubung perkara tersebut. Antaranya mencadangkan pengurangan kadar faedah dan menetapkan had maksimum yang boleh dikeluarkan berdasarkan syarat tertentu. Kadar faedah yang lebih rendah mungkin 1% atau 2%. Jikalau kita membuat keputusan untuk teruskan dengan skim pinjaman KWSP ini. Pada kadar 1.5% katakan jumlah terakru untuk tempoh 10 tahun baru mencecah RM7,500. Ini jauh berbeza dengan RM20,000 yang kita kirakan tadi. Ini penting, Tuan Yang di-Pertua, bagi meringankan beban pinjaman dan bagi memahamkan rakyat bahawa kerajaan Madani secara jujurnya ingin membantu mereka dengan cara yang lain, cara alternatif. Saya mencadangkan sebuah unit khas harus ditubuhkan untuk meneliti setiap kes secara spesifik, case by case dengan izin untuk setiap individu yang ingin mengeluarkan simpanan KWSP mereka bagi menilai merit kelayakan mereka. Bagi pihak kerajaan sepatutnya adalah pertimbangan yang sewajarnya kita ambil jalan tengah. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut. Pilihlah jalan sesuai kerana kalau kita berkeras ada yang pihak yang terkesan, ada lembut sangat, ada yang naik kepala. Jadi saya nak cadangkan kepada kerajaan sekiranya dibenarkan wang itu dikeluar secara ramai-ramai mungkin menyebabkan masalah aliran tunai KWSP, mungkin dihadkan satu jumlah yang maksimum yang boleh dikeluarkan, kemudian kita tetapkan syarat mereka yang terdesak kita melalui tapisan tertentu. Apa dia wang KWSP? Kumpulan wang untuk disimpan untuk masa depan setelah bersara. Itu prinsip dia. Bila COVID-19 berlaku dan keputusan kerajaan begitu, PKP paling panjang di dunia, orang tak ada kerja, tak ada nak makan, saya di antara orang yang mendesak supaya dikeluarkan KWSP sebab dia dah tak ada wang. Dia tak ada kerja. Jadi kita keluarkan walaupun itu bercanggah dengan maksud KWSP yang awal. Sekarang keadaan sudah terbuka. Yang tak ada kerja dulu 80-90% sudah bekerja. Ini prinsipnya kena jelas dulu. Kalau kita buka, dia ada kesan kepada dana pelaburan negara. Dan orang yang menyimpan sedikit itu dividen dan akan kurang. Dia pencen anak isteri dia nak makan apa. Sebab itu saya ambil keputusan bagi RM500 seorang supaya tabung dia naik sikit. Bertemu kembali. Pendaftaran dan caruman di dalam skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS akan menjadi salah satu syarat wajib terhadap permohonan pembaruan lesen vokasional bagi mereka yang tergolong dalam kategori bekerja sendiri. Ia selaras dengan rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan Pindaan 2023 yang diluluskan dengan lebih suara bersetuju selepas dibahaskan seramai 12 senator di Dewan Negara.
Jelas Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Hasbibullah, ia akan melibatkan pemegang lesen kenderaan perkhidmatan awam PSV dan lesen kenderaan barangan GDL bekerja sendiri yang terdiri daripada pemandu teksi, e-hailing, p-hailing, pemandu bas dan pemandu kenderaan barangan. Proses cara ini boleh diperolehi daripada laman web atau dengan menghubungi pihak Perkeso untuk maklumat lanjut. Caruman SPS adalah diwajibkan kepada individu yang bekerja sendiri. Beliau berucap pada sesi penggulangan kementerian itu. RUU Pengangkutan Jalan Kurungan Pindaan 2023 bertujuan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang melibatkan 13 fasal. Pindaan turut melibatkan Fasal 6, Seksyen 56 yang menetapkan pemberian lesen vokasional hanya akan diberikan kepada individu yang memiliki lesen memandu kompeten sepenuhnya. Menyentuh mengenai ketulinan pakaian seragam pegawai JPJ agar tidak mudah ditiru atau disalahguna jika RUU Pengangkutan Jalan Kurungan Pindaan 2023 diwartakan kelak, ia turut akan mengambil kira spesifikasi undang-undang berkaitan kesalahan meniru pakaian seragam. Menerusi RUU ini, mana-mana individu yang meniru pakaian seragam adalah melakukan kesalahan dan boleh diambil tindakan. Pemantauan secara berterusan juga akan dilakukan agensi berkaitan. Dan mungkin inilah ada persoalan dibangkitkan keaslian, ketulinan. Sudah pastinya mungkin insya-Allah dalam penyediaan pakaian yang baru itu mungkin akan disediakan ciri-ciri keselamatan yang boleh membezakan antara pakaian. Sikap manusia, infrastruktur jalan dan kenderaan, 3 faktor penyumbang kepada kemalangan jalan raya di negara ini. Jelas Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Hasbibullah, Kajian Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS mendedahkan sikap individu penyumbang tertinggi kepada nahas iaitu 80%. Yati berkata kenderaan ini rekaan binaan jalan raya 13% dan baki 7% lagi melibatkan aspek teknikal kenderaan. Bagi mengurangkan tragedi di jalan raya, JPJ akan menjalankan 80 program kempen keselamatan jalan raya tahun ini. Seterusnya melalui pelaksanaan pendidikan keselamatan jalan raya di bawah PKJR iaitu bahagian keselamatan jalan raya. Elemen keselamatan jalan raya akan turut diterapkan di peringkat taska, prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah rendah. Program usaha sama antara MOT dengan Kementerian Pendidikan Malaysia ini adalah bertujuan melahirkan generasi pengguna jalan raya yang berhemah dan memudayakan keselamatan jalan raya, seterusnya membentuk masyarakat yang peka terhadap kepentingan keselamatan jalan raya. Seramai 9 senator membahaskan RUU Pengangkutan Awam Darat Kurungan Pindaan 2023. Antara perkara dibangkitkan ialah kerajaan diminta memperincikan langkah-langkah ketat menangani aktiviti penyeludupan petrol dan diesel oleh kenderaan asing. Senator Ros Suryati Alang berkata kes masih berleluasa terutama melibatkan negeri yang bersempadan dengan negara jiran. Ros Suryati berkata kenderaan asing terbabit telah diubah suai bagi tujuan menyeludup bahan mentah kita untuk dijual dan digunakan di negara mereka. Walau bagaimanapun, langkah-langkah tangkapan dan rampasan dilaksanakan, pencuri-pencuri minyak ini hanya dikenakan denda dan kompaun sahaja. Malangnya apabila mereka telah dikompaun atas kesalahan menyeludup, mereka itu akan patah balik ke negara jiran dan kemudian mereka kemungkinan akan mengulangi aktiviti penyeludupan sekali lagi selang beberapa minggu kemudian.
Katanya usaha menangani perlu serius termasuk merampas kenderaan berkenaan kerana ia melibatkan hasil negara. Sementara itu, Senator Datuk Jeffrey Atan pula mengetengahkan isu penggunaan skuter mini bagi tujuan penghantaran dan penggunaan lesen GDL bagi tujuan P-hailing. Ini memandangkan ramai yang menggunakan kenderaan seperti skuter mini dan BIM dengan menggunakannya di jalan raya yang mana saya kira ianya membahayakan buat mereka dan juga pengguna jalan raya yang lain. Adakah kementerian akan melaksanakan semula cadangan mewajibkan pemilikan lesen GDL oleh pengantar P-hailing? Jika ya, apakah bentuk bantuan dan inisiatif bagi memudahkan pengantaran sedia ada supaya mereka tidak terjejas dengan undang-undang yang baru ini? Dewan Negara sebelum itu meluluskan rang undang-undang RUU Perbekalan Tambahan /2022-2023. Ia melibatkan perbelanjaan tambahan RM60.1 bilion daripada kumpulan wang disatukan. Perbelanjaan tambahan itu akan membabitkan 10 perkhidmatan. Peruntukan tertinggi iaitu RM52 bilion disalur kepada perkhidmatan am perbendaharaan. Ini diikuti peruntukan kepada kumpulan wang terkanun RM2.24 bilion. Turut diluluskan RUU Keuangan 2023 dan RUU Levy Keuntungan Luar Biasa kurungan pengesahan 2023. Dasar pelepasan cukai Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN akan dikaji semula dari semasa ke semasa. Ia akan berubah bergantung kepada keuangan negara. Untuk Parlimen, izinkan saya ataupun sukacitanya saya menyatakan di sini bahawa RUU tadi bertujuan untuk mengembalikan, tadi kata dah dihapuskan dan sebagainya, untuk mengembalikan, memulihkan semula pelepasan cukai bagi simpanan SSPN. Dan sebenarnya bila kata YA 2024 ataupun tahun taksiran 2024, sebenarnya ia merujuk kepada tahun membayar cukai 2025. Jadi akan dilanjutkan sehingga YA ataupun tahun taksiran 2024. Kita akan sebenarnya dasar pelepasan cukai SSPN ini dia bukan satu dasar yang orang kata fix ataupun memang dasar yang tak ubah-ubah. Dia memang dasar yang akan dikaji semula dari masa ke semasa. Mungkin lepas YA 2024 mungkin ada kenaikan ataupun ada penurunan bergantung kepada keadaan kewangan negara. Jadi untuk masa kini diberi sehingga tahun taksiran 2024. Sementara itu, pelepasan caruman sukarela KWSP turut dibangkitkan beberapa senator. Steven menjelaskan pada Belanjawan 2023, kerajaan memperluaskan lagi pelepasan insurans hayat meliputi semua kategori. Langkah itu menyaksikan jumlah pelepasan setiap individu yang bersetuju mencarum secara sukarela sebanyak RM7,000. Sebenarnya pelepasan RM3,000 ini adalah juga pelepasan tambahan kepada pelepasan KWSP yang sedia ada. Sebelum ini caruman sukarela kepada KWSP oleh pembayar cukai dan yang bekerja sendiri dan penjawat awam boleh dituntut terhad kepada RM4,000. Tapi dalam belanjawan kali ini kerajaan memperluaskan lagi pelepasan insurans hayat untuk meliputi caruman sukarela tambahan KWSP kepada semua kategori pekerja, ya, bekerja sendiri, penjawat awam dan sebagainya, sebanyak RM3,000. Jadi ini bermakna jumlah potongan bagi caruman kepada KWSP adalah sebanyak RM7,000 ya untuk tahun ini. Dalam pada itu, LHDN dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia akan melaksanakan semula program pengakuan cukai secara sukarela. Melalui program itu, penalti yang ditawarkan ialah 0%.
Tempoh setahun dibuka bagi membuat pengakuan secara sukarela bermula 1 Jun ini hingga 31 Mei 2024. Mana-mana individu yang tidak berkemampuan dan tidak pernah mengikrarkan cukai sebelum ini, saya sarankan ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini dan pemimpin-pemimpin di luar sana untuk menggalakkan supaya mereka yang ada isu dengan bayaran cukai boleh ambil bahagian dalam program pengakuan secara sukarela. Beliau menjawab soalan Dato' Arman Azhar Abu Hanifah. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Salam Ramadan daripada kami di RTM. Ketika menggulung perbahasan RUU Perbekalan Tambahan Kurungan 2022-2023, Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Maslan menyatakan sistem kawalan diesel bersubsidi dijangka siap pada Julai atau Ogos ini. Tarikh penguatkuasaannya masih belum ditetapkan. Bagaimanapun, beliau memberi jaminan pemberian subsidi bahan api secara bersasar itu akan tetap meliputi pengangkutan awam selain kenderaan pengguna, barangan dan nelayan, juga bas sekolah dan kereta sewa. Kita ada satu jawatankuasa khas mengenai untuk melaksanakan subsidi bersasar ini. Data-data kita perolehi daripada Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Pendaftaran Negara, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Kita sedang mengumpul data-data itu. Untuk ketika ini kita masih lagi mengekalkan harga RON 95. Tadi yang Muhammad Senator sebut RM2.50 ya, bukan ya, dia RM2.05 bukan RM2.50. Dan diesel masih lagi RM2.15 seliter. Kita masih lagi kekalkan. Beliau turut memaklumkan RM4.1 bilion berjaya dijimatkan hasil pemberian subsidi elektrik secara bersasar pada separuh pertama tahun ini. Jika diberi tanpa bersasar, jumlah pemberian subsidi itu mencecah RM14.9 bilion. Tapi kerana kita mengambil langkah, jumlahnya hanya RM10.8 bilion, maka kita dapat jimat RM4.1 bilion subsidi elektrik bersasar yang kita mulakan Januari hingga Jun tahun ini. Jumlah keseluruhan bantuan dan subsidi disalur kerajaan pada tahun lalu mencecah RM91.5 bilion. Penerima tertinggi dengan jumlah RM66.3 bilion ialah sektor penggunaan yang melibatkan petroleum dan minyak masak. Ini diikuti bantuan dan subsidi berkaitan sara hidup serta kebajikan masyarakat RM11.3 bilion. Sektor pendidikan RM3.7 bilion, beasiswa pinjaman pelajaran RM3.2 bilion, sektor pertanian RM1.7 bilion, faedah dan pinjaman RM1.8 bilion, sektor pengangkutan RM1.5 bilion, sektor komuniti dan keagamaan RM1 bilion, sektor kesihatan RM0.7 bilion, pemberian allowance dan lain-lain bantuan RM0.2 bilion dan sektor keselamatan RM0.1 bilion. Dewan turut dimaklumkan skim pencen perkhidmatan awam tidak akan dihapus kerana ia perbelanjaan yang termaktub bawah perkara 98 Perlembagaan Persekutuan. Bantuan dan subsidi disalur kerajaan. Satu agensi di bawah Kementerian Keuangan yang amat penting mengenai pencen, iaitu kumpulan wang persaraan.
dan kita mengharapkan agar mereka terus mengumpulkan dana bagi memastikan pesara-pesara dapat diberikan bantuan. Mengenai RUU pendanaan politik, Datuk Seri Ahmad berkata ia wajar digubal mengambil kira ramai individu telah jadi mangsa dana politik yang tidak diaktakan. Oleh itu, ia wajar untuk diadakan dan pelaksanaannya sedang diambil kira untuk penyiapan rang undang-undangnya. Bulan lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said memaklumkan RUU pendanaan politik perlu diangkat semula untuk mendapatkan kelulusan dasar baharu oleh Jemaah Menteri. RUU itu akan dicadang untuk dirujuk kepada Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen bagi membolehkan semua ahli Dewan Rakyat memberi pandangan mengenainya. Ini bagi memastikan RUU yang bakal digubal benar-benar inklusif dan komprehensif. Mengulas pilihan raya melibatkan 6 negeri akan datang, beliau berkata kerajaan punya dana mencukupi untuk melaksanakannya. Datin Hajah Ros Suryati, Senator, bertanyakan apakah perancangan yang kita sedang lakukan untuk menghadapi PRN dan adakah kita mempunyai dana yang mencukupi. Ya, kita ada dana yang mencukupi. Sejumlah dana yang tertentu akan digunakan untuk kita melaksanakan PRN di 6 negeri. PRN itu akan berlaku, saya kurang pasti bila, tapi khabarnya bulan 6, 7, 8 begitu. Terdahulu, 7 senator membahaskan RUU berkenaan. Antara perkara dibangkitkan mengenai cadangan pemberian bantuan khas keuangan Hari Gawai dan Pesta Keamatan. Saya ingin bertanya, kerana kita saban tahun kita mendengar ada bantuan hari raya, bagaimana pula dengan bantuan sama ada pada hari Gawai, hari keamatan di Sabah. Jadi ini adalah untuk mencerminkan bahawa ada keadilan di dalam negara kita ini seperti di bawah perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Jadi justru itu, adakah kerajaan bersedia untuk menyediakan juga bantuan semasa Hari Gawai dan Hari Keamatan di Sabah dan Sarawak ini? Justru itu saya berharap ya dengan pertambahan perbekalan yang dibentangkan di hadapan kita ini juga menjurus supaya keadilan sosial untuk semua rakyat di Malaysia ini. Cadangan yang baik mengenai Hari Gawai, Hari Keamatan, ya. Kita telitilah cadangan itu supaya wujud keadilan sosial, kata Senator Tuan Abun. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.